Baik, di bahagian ini saya akan membentangkan berkaitan dengan konsep tu apa yang dimaksudkan dengan semantik. Semantik merujuk pada ilmu yang mengkaji berkaitan antara lambang atau perkataan atau ayat dengan maknanya. Kita lihat dari konteks etimologi, perkataan semantik yang disebut sebagai sema dalam bahasa Yunani membawa maksud tanda atau lambang. Baik, kita lihat pula daripada soal sarjana barat di mana menyatakan bahawa semantik ini menjelaskan mengenai kajian tentang makna. Sinonim bermaksud perkataan atau frasa yang maknanya sama atau hampir sama dengan perkataan atau frasa yang lain. Contoh yang boleh saya berikan, ibu bersinonim dengan emak, gemuk bersinonim dengan gempal. Hubungan makna antara dua patah kata yang bersinonim itu bersifat dua hala dalam pertuturan komunikasi seseorang tersebut. Pengaji juga boleh berikan contoh di mana cerdik dapat dikatakan bersinonim dengan bijak, bijak pula dapat dikatakan bersinonim dengan cerdik. Seterusnya, sorotan literatur ini sudah semestinya akan membincangkan secara lebih terperinci berkaitan dengan konsep semantik leksikal. Pada kali ini, pengkaji akan memfokuskan terhadap konsep sinonim. Berdasarkan kajian lepas yang berkaitan dengan konsep semantik leksikal ini, sudah tentunya mengenai konsep sinonim melalui bahan bacaan penulisan. Kajian berkaitan konsep sinonim ini kebiasaannya akan dilihat melalui batasan kajian dari makalah berwasit, jurnal maupun tesis yang telah dilakukan oleh penyelidik bahasa maupun pelajar di peringkat pasca siswaza. Konsep sinonim kebiasaannya lebih cenderung dari perkataan yang membawa kepada makna yang sama. Misalnya, dalam penulisan, acap kali terlihat penulis menulis menggunakan beberapa istilah perkataan yang membawa makna yang sama seperti akrab dan erat. Pengkaji juga teliti di mana bukan sahaja konsep sinonim ini ditemui melalui penulisan semata-mata, malah turut digunakan dalam pertuturan seharian. Aspek pertuturan yang sering kali kita lihat menggunakan konsep sinonim ini sudah tentunya melalui dialek, logat juga dapat dikesan. Konsep sinonim ini sudah tentunya mempunyai hubungan makna antara satu kata dengan kata yang lain bersandarkan antara hubungan ini dikenali sebagai perkaitan makna dari aspek leksikal. Hubungan perkaitan makna ini bukan sahaja melalui konsep sinonim semata-mata, malah konsep lain seperti antonim, hiponim, homonim, meronim dan juga polisemi juga turut ada perkaitan. Penyelidikan yang dilaksanakan secara ilmiah oleh penyelidik sememangnya mengambil pendekatan melalui dua kaedah utama dalam metodologi kajian. Yang pertama adalah kaedah kuantitatif, yang kedua adalah kaedah kualitatif. Kumpulan kami mengambil pendekatan untuk menggunakan kaedah kualitatif yang merujuk kepada perpustakaan, internet, berasas lidik dan juga temubuan. Kami juga telah menggunakan korpus DPP dan saya juga telah meletakkan link di bahagian slide berkenaan. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan lagi pembentangan ini dengan menjelaskan mengenai bahagian dapatan kajian. Seperti yang telah tertera pada slide ini, berikut merupakan jadual bagi 10 leksikal yang telah dikenal pasti dan telah dikaji. Antara 10 leksikal tersebut ialah buncit, bosan, memetik, beradab, beban, bengis, bebas, basah, aman dan yang terakhir adalah akur. Baiklah, seterusnya pula adalah merupakan jadual bagi 10 leksikal beserta kesinoniman bagi setiap leksikal. Bagi leksikal pertama iaitu buncit. Sinonimnya adalah boyut. Bosan, sinonimnya adalah jemu. Memetik, sinonimnya adalah mengambil. Beradab, sinonimnya adalah bermoral. Beban, sinonimnya adalah tanggungan. Bengis, sinonimnya adalah garang. Seterusnya pula adalah bebas, sinonimnya adalah merdeka. Basah, sinonimnya adalah berair. Aman, sinonimnya adalah tenang. Dan akhir sekali adalah akur, sinonimnya adalah taat. Baiklah, bahagian ini menunjukkan data korpus mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka DBP iaitu 10 leksikal yang bersinonim seperti mana yang dinyatakan sebelum ini.
Baiklah, pada bahagian ini saya akan menerangkan mengenai jadual 3 iaitu berkaitan dengan perkataan leksikal bersinonim dengan contoh ayat. Okey, jadi pada bahagian ini saya akan terangkan dengan lebih terperincilah mengenai satu persatu contoh ayat bagi setiap leksikal. Okey, jadi kita pergi kepada yang pertama iaitu leksikal buncit. Sinonimnya adalah boyot. Jadi contoh ayat bagi sinonim pertama ini adalah Haikal berjaya menguruskan perutnya yang buncit itu. Ayat yang kedua pula ialah Haikal berjaya menguruskan perutnya yang boyot itu. Okey, seterusnya kita pergi kepada leksikal yang kedua pula ialah bosan dan sinonimnya adalah jemu. Contoh ayat bagi sinonim ini adalah Aisyah berasa bosan pada hujung minggu. Ayat yang kedua pula ialah Aisyah berasa jemu pada hujung minggu. Jadi berdasarkan sinonim ini kita boleh nampak bahawa walaupun kedua-dua leksikal ini sememangnya bunyi yang berlainan tetapi tetap membawa makna yang sama. Okey, seterusnya adalah leksikal ketiga iaitu memetik dan sinonimnya adalah mengambil. Contoh ayat bagi leksikal ketiga ini adalah Haura memetik setangkai bunga mawar di halaman rumahnya. Ayat yang kedua bagi leksikal ini pula ialah Haura mengambil setangkai bunga mawar di halaman rumahnya. Okey, jadi kita pergi kepada leksikal yang keempat iaitu beradab dan sinonimnya adalah bermoral. Contoh ayat bagi leksikal keempat ini adalah Sejak kecil lagi, ibunya telah mendidik anak-anaknya untuk beradab ketika datang ke rumah orang. Dan contoh ayat yang kedua pula adalah Sejak kecil lagi, ibu telah mendidik anak-anaknya untuk bermoral ketika berada di rumah orang. Baiklah, kita pergi kepada leksikal kelima pula iaitu beban dan sinonim bagi leksikal ini adalah tanggungan. Contoh ayatnya adalah kita mestilah membantu ibu bapa supaya dapat mengurangkan beban mereka. Dan ayat kedua pula ialah kita mestilah membantu ibu bapa bagi mengurangkan tanggungan mereka. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa walaupun kedua-dua perkataan ini kelihatan berbeza dan bunyinya berbeza tetapi tetap membawa makna yang sama. Okey, kita pergi kepada leksikal yang keenam iaitu bengis dan sinonim bagi leksikal ini adalah garang. Contoh ayat bagi leksikal ke-6 ini adalah Kamarul seorang yang bengis dan ayat kedua pula adalah Kamarul seorang yang garang. Okey, kita pergi kepada leksikal yang ke-7 iaitu bebas dan sinonimnya pula adalah merdeka. Jadi contoh ayat bagi leksikal ke-7 ini adalah Amirul berasa bebas setelah semua masalah dapat diatasi dan ayat kedua pula ialah Amirul berasa merdeka setelah semua masalah dapat diatasi. Okey, kita pergi kepada leksikal yang ke-8 iaitu basah dan sinonimnya adalah berair. Contoh ayatnya adalah padang bola sepak itu basah dan padang bola sepak itu berair. Baiklah, leksikal yang terakhir pula ialah akur dan sinonimnya adalah taat. Contoh ayat bagi leksikal ini adalah Khairul terpaksa akur akan keputusan yang telah dilakukan oleh ayahnya demi kebaikan dirinya sendiri. Ayat kedua pula ialah Khairul terpaksa taat akan keputusan yang telah dilakukan oleh ayahnya demi kebaikan dirinya sendiri. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai bahagian perbincangan. Okey, jadi berdasarkan kepada kajian-kajian yang telah dijalankan, kami telah mendapati bahawa kesemua 10 leksikal yang telah dikenal pasti ini sememangnya mempunyai kesinonimannya dalam bahasa Melayu. Perkara ini dapat dibuktikan melalui PRPM di mana kesemua leksikal-leksikal ini dapat disinonimkan dengan perkataan-perkataan lain dan mampu membawa makna yang sama. Bukan itu sahaja, perkara ini juga dapat dibuktikan dengan lebih jelas dan lebih terperinci melalui ayat-ayat yang telah dijana daripada korpus Dewan Bahasa dan Pustaka atau lebih dikenali sebagai DBP. Bagi menjelaskan lagi kesinoniman leksikal-leksikal ini dengan perkataan-perkataan lain dalam bahasa Melayu. Baiklah, bagi contoh ayat yang dijana daripada korpus DBP, bagi leksikal pertama iaitu buncit ialah
Perempuan berwajah cantik berperut buncit tidak membunyikan hon keretanya, dan juga oleh itu wanita itu akan kelihatan boyot di bahagian perutnya seolah-olah hamil. Okey, baiklah, seterusnya contoh ayat daripada korpus bagi leksikal kedua iaitu bosan pula ialah Imah kembali semula kepadanya setelah bosan bermain dengan isterinya, dan juga syarahannya yang panjang dan sungguh jemu. Okey, seterusnya pula ialah memetik. Contoh ayat yang dijana daripada korpus DBP ialah Aku ingin walau ku tahu aku tidak mampu memetik mawar di taman mawar. Aku tahu aku hanya. Dan ayat yang kedua pula ialah firma TSB akan mengambil beberapa orang pekerja baru pada tahun hadapan. Okey, kita beralih kepada leksikal yang ketiga iaitu beradab. Contoh ayat yang dijana daripada korpus DBP ialah Sesekali cikgu kita hatinya teruja, anak didiknya beradab sopan, santun, kesantunan budi, berbudi bahasa, membahasakan, dan juga pengarang menggambarkan Aminah sebagai perempuan yang bermoral rendah. Okey, kita pergi kepada leksikal yang kelima pula iaitu beban. Contoh ayat yang dijana daripada korpus DBP pula ialah segala beban yang tertanggung mula mengganggu rasional pemikirannya, dan juga apa tanggunganmu untuk berhutang. Okey, baiklah, saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya bagi meneruskan pembentangan ini. Seterusnya adalah leksikal bengis. Leksikal bengis dan garang membawa makna yang sama. Hal ini dapat dibuktikan dengan janaan ayat dari DBP iaitu perangainya dan perwatakannya bengis, dan juga raja ini lakunya garang yang mana menunjukkan maksud yang sama. Leksikal bengis dan garang ini dapat digunakan dalam menyampaikan ayat yang membawa maksud yang sama. Seterusnya adalah leksikal bebas yang bersinonim dengan merdeka. Contoh ayat yang dijana ialah perjanjian hendaklah bebas daripada sebarang pengaruh dan kuasa, dan juga si Toda telah mati hidup kembali, merdeka dari perhambaan. Seterusnya adalah leksikal basah yang bersinonim dengan berair. Perkara ini dapat dibuktikan dengan janaan ayat dari DBP, yakni seluruh badannya basah kuyup dan juga berkemas segala harta, padahal dengan berair mata. Seterusnya adalah leksikal aman yang sama maksud dengan tenang. Contoh ayat adalah dapat menjalankan ibadah haji dalam suasana selesa dan aman, dan juga bahawa hal keadaan mereka itu telah berada dalam keadaan tenang dan senyap. Leksikal yang terakhir adalah akur yang bersinonim dengan taat. Hal ini dapat dibuktikan dengan janaan ayat dari DBP iaitu semua orang akur, dan juga jika ahli berkebun bersungguh-sungguh taat akan perintah dan ketua-ketua kita. Jadi, berdasarkan penerangan tersebut, dapat dikatakan bahawa 10 leksikal tersebut mempunyai kesinoniman dalam bahasa Melayu dan mampu membawa makna yang sama dalam pelbagai bentuk kata. Secara kesimpulannya, perbincangan ini membuktikan bahawa wujudnya kesinoniman 10 leksikal berdasarkan ayat yang dijana daripada korpus DBP dan Malay Concordance. Setiap leksikal yang digunakan menunjukkan kebatasan sinonimi sebagai salah satu aspek leksikal yang mendukung kepada dalam sesuatu ayat sebagai ungkapan yang mempunyai makna yang lebih kurang sama. Justeru, penelitian penggunaan aspek leksikal sinonimi adalah penting dalam pembangunan sesebuah ayat atau wacana yang kohesif bagi memudahkan proses pemahaman pembaca dalam sesuatu teks bacaan. Di bahagian ini merujuk kepada rujukan yang telah kumpulan kami gunakan.